Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Mystic Horror, di mana pada malam ini saya akan menyampaikan kisah misteri Yurizawa. Tapi ini adalah bahagian yang terakhir dan keenam, insya-Allah. Jadi jom kita dengar. Tapi sebelum tu saya nak recap dulu. Pada part yang sebelum ni kita berhenti sampai dekat di mana si Rosman ni dia berjaya keluar daripada hutan tersebut dan dia pergi ke rumah Koyuda bersaudara. Dan dia tengok rumah Koyuda yang dia tumpang tu seolah-olah dah lama ditinggalkan, berhabuk, berselerak. Yang ada dalam rumah Koyuda bersaudara tu hanyalah backpack dia saja. Misteri kan? Macam mana rumah Koyuda bersaudara yang dia pernah tumpang tu tiba-tiba boleh jadi berhabuk dan berselerak seolah-olah macam memang tak pernah duduk? Apa kena dengan penduduk kampung Yurizawa ni? Apa yang berlaku di sebalik dan apa misteri dia? Dan inilah yang kita nak rungkaikan dalam bahagian yang terakhir. Jadi jom kita dengar, kita sambung. Tapi sebelum tu saya nak anda semua like, share dan subscribe dan juga tekan butang loceng. Thank you guys. Jom kita sambung kisah. Kita ulang sekali lagi. Sekeping papan bertulis. Dekat sekeping papan tu dia ada tulis nota kepada Kentaro dan Kitaura. Sekeping papan tersebut diletakkan berhampiran pintu masuk hutan. Jadi Gunma ni dia standby dekat rumah, jaga Lily yang masih demam terketa-keta, sementara si Rosman dan si Rika pergi ke rumah Koyuda bersaudara. Bila sampai dekat rumah Koyuda bersaudara ni, si Rosman pun memanggillah Uchiko-san dan juga Kanai-san. Tapi yang peliknya tak ada jawapan ataupun tak ada respon. "Tadaima," kata Rosman sambil buka pintu slide rumah Koyuda. Terkejut si Rosman ni bila dia tengok dalam rumah Koyuda bersaudara tu tiba-tiba kosong. Dia kosong macam seolah-olah lah dua beradik ni, Koyuda bersaudara ni dah berpindah dengan angkut barang-barang sekali. Kosong dia sampai macam tu sekali. Yang tinggal hanyalah backpack dia saja yang tersandar dekat tiang rumah. Dia selongkar habis satu rumah si Rosman ni, tapi yang dijumpa hanyalah beg galas dia saja. Beg galas Lily tak ada. Time ni Rosman dah mula panik, tapi dia masih nak tunjuk cool. Dia tak nak si Rika ni panik. Dia terus ambil beg dan pergi dekat rumah Himiko-san bersama dengan Rika. Bila dia sampai dekat rumah Himiko-san, result dia sama macam rumah Koyuda, kosong. Jadi what the hell is going on? Itu adalah tempik si Rosman. Mata Rika ni tiba-tiba dah berkaca-kaca, seolah-olah nak menangis. Dan si Rika ni berulang-ulang cakap nak balik rumah, nak balik rumah, nak balik rumah. Jadi si Rosman ni dah tak tahu nak buat apa. Benda pertama yang dia boleh buat adalah tenangkan si Rika ni. Ini bukan masa yang baik untuk breakdown. Jadi dia orang pergi ke rumah-rumah yang pernah di repair oleh guru Yamazaki sebelum ni. Dan setiap rumah yang dia orang pernah repair sebelum ni, dia adalah rumah tinggal. Dia seolah-olah semua penduduk kampung packing barang dan tinggalkan kampung tu macam tu je, sementara dia orang masuk dalam hutan tu. Jadi si Rika ni dah sampai tahap dia dah broke down. Dia dah tak tahan lagi dengan semua kepelikan dan keanehan ni. Si Rosman pun dah tak tahulah nak buat apa. Jadi si Rosman ni dicadangkan supaya dia orang balik dulu ke tempat Gunma dan plan next move dekat sana. Jadi si Rosman ni dan juga Rika terpaksalah berjalan long line melintasi Yurizawa, berlatar belakangkan rumah-rumah tinggal. Rika ketinggalan dekat belakang dan seakan-akan dah tak diendahkan oleh si Rosman. He have so many things inside his head. Tak ada masa nak fikir pasal Rika. Maksudnya si Rosman ni dalam kepala dia asyik fikir macam mana dia nak keluar daripada kampung ni. Dan kampung ni sangat misteri. Kenapa penduduk kampung tersebut seolah-olah meninggalkan dia semasa dia orang mengembara mencari grup Kentaro dalam hutan. Bila dia orang keluar, berjaya keluar daripada hutan, tiba-tiba kampung tu seolah-olah ditinggalkan. Itu adalah perkara yang dipikirkan oleh si Rosman. Hampir sampai dekat rumah tumpangan si Gunma ni, Rosman rasa pelik. Kalau tadi boleh dengar tapak kaki Rika dekat belakang, tapi yang sekarang ni hanya tapak kaki dia je dengar. Dah berapa jauh si Amoy tu ketinggalan. Rika, Rosman tengok ke belakang. Dia tengok pada jalan yang sepi. Rika. Jeritan Rosman bergema.
Jadi si Rosman terus berlari ke sana ke sini untuk mencari Rika. Tak ada apa-apa pun yang dijumpa. Ni dia dah jadi semakin panik. Jadi bergegas si Rosman ni pergi ke Gunma dengan Lily. Akhirnya dia sampai dekat rumah tumpangan Gunma dan segera dia buka pintu. "Gunma, Lily!" Suara Rosman bergema ke seluruh rumah. "Tolonglah, jangan korang pun hilang juga. Please, God. Oh, please." Air mata Rosman dah nak mengalir laju. Dia terjah setiap ruangan dalam rumah tersebut dan hampa. Kesemuanya kosong. Kesemua ruangan yang dia dah terjah tu kosong demi kosong. Rosman dah mula breakdown. Dia meraung sambil menjerit nama kawan-kawan dia. Keheningan perkampungan dekat kaki gunung ni dipecahkan oleh laungan dan jeritan si Rosman yang berlari dekat sekitar Yorizawa. Disebabkan dia nak mencari kawan-kawan dia yang tiba-tiba hilang. Setelah confirm memang tak ada seorang pun manusia, hanya dia saja yang tinggal. Si Rosman berjalan pergi ke terowong nak keluar daripada kampung tersebut. Sebelum dia pergi ke terowong, dia melewati rumah tumpangan yang pernah dihuni dia sebelah tangga tokong. Dan Roshi. Suara Lily kedengaran sayup-sayup daripada atas bukit di mana tokong terletak. Sekali lagi nama dia dipanggil, tapi kali ni ada suara kawan-kawan dia. Suara band pun ada. Si Rosman balas balik dan suara-suara kawan dia seolah-olah girang dan suruh dia naik ke tokong. "Si Chan, koci." Panggil Lily dengan mesra. Dengan gembiranya Rosman dengar suara mesra si Lily ni, Rosman berlari naik tangga. Naik, tak sampai-sampai pula dekat tokong dia. Memang tinggi betul tokong tu, sampai termutah-mutah si Rosman ni dibuat dia. Pendakian demi pendakian, akhirnya sampai juga si Rosman ni ke puncak dia. Si Rosman meluru ke arah sebuah rumah di tengah-tengah tanah lapang dan dia tengok rumah tu kosong. Dia tengok sekeliling. Jangan kata kawan-kawan dia, loceng yang dia dengar setiap hari tu pun dah tak ada. Dekat tebing pula dia menghadap Yorizawa. Rosman terduduk bila dia tengok hanya hutan rimba saja di bawah tokong. Rumah-rumah, ladang dan sawah padi semua dah tak ada. Rosman meraung semau-mahunya. Dia dah tak sanggup lagi nak hadap benda ni lagi. Dia nak balik Malaysia. Dia nak balik kampung dia, Kedah. Tiba-tiba ada beberapa lelaki yang tak dikenali kepung dia. Si Rosman ni meronta-ronta minta melepaskan diri daripada cengkaman. Seharian dah berlari ke sana ke sini, ditambah pula kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Si Rosman ni dah penat nak melawan. Jadi dia pun beralah, lantak korang lah nak bawa pergi mana pun. Semasa di bawah turun bukit, dia tengok tangga tadi dah tak ada. Bila sampai ke bawah, hanya ada hutan rimba dan juga denai-denai yang kecil bersimpang siur. Orang-orang dah tak tahu dah daripada mana datang dia. Budak-budak pun ada, hanya tengok Rosman dibawa keluar daripada hutan. Yang paling dia pelik, terowong yang menghubungkan Yorizawa dengan highway itu pun tak ada. Rosman terus dibawa ke balai polis untuk mengambil keterangan. Beberapa minggu kemudian, dia berhenti daripada Chiba University dan balik ke kampung halaman dia dekat Kedah. Jadi begitulah cerita dia. Tamatlah sesi aku bersama si Rosman yang in total berjumlah 10 sesi dalam masa 2,5 hari. Rosman adalah abang kepada kawan baik aku. Seminggu sebelum aku lepak dekat rumah dekat Kedah, kawan aku ada cerita lah kes abang dia si Rosman ni. Sebelum sem baru mula, Rosman ada cerita kenalan dekat universiti yang dia nak solo hiking dekat taman-taman negara di Kyushu tu. 2 minggu kemudian, ada seorang pengunjung di Kirishima Yaku National Park melaporkan dia nampak ada orang tak sedarkan diri semasa berada di salah satu menara tinjau yang dibina khas untuk melihat kehidupan liar dekat taman negara tersebut. Sebenarnya dah lama ranger-ranger hutan cuba nak tangkap si Rosman ni yang dilihat oleh orang ramai. Si Rosman ni dia didapati melilau tak tentu arah kat dalam hutan. Adalah some part of the forest are off limit kerana berbahaya. Dan ada juga banyak kes yang dilaporkan iaitu kes tersesat. Bila ditemui, Rosman ni menggelupur kelaparan dan dia meracau-racau. Dia panggil nama Yamazaki, Sonoko, Lily, Ben, Yumi, Gunma, Kitaura, Kentaro dan juga Rika. Untuk pengetahuan semua, Yorizawa sebenarnya tak wujud. There is no such place in Japan called Yorizawa. Begitu juga dengan kawan-kawan imajinasi si Rosman ni yang bernama Yamazaki, Kentaro, Kitaura, Gunma, Ben, Sonoko, Yumi dan juga Rika. Mereka yang didakwa oleh Rosman diculik oleh Yumiko dan orang hutan yang tak wujud dalam daftar pelajar universiti tempat si Rosman ni belajar.
Rosman dimasukkan ke hospital dan psikiatris telah mengesahkan si Rosman ada mengidap penyakit mental iaitu bipolar disorder with strong tendency toward pathological lying. Actually Rosman ni dah lama ada bipolar, cuma undiagnosed. Orang kampung manalah tahu pasal bipolar mental disorder semua ni. Aku sendiri pun bila dah ada internet baru tahu pasal bipolar ni. Kata kawan aku, abang dia ni memang pelik sikit, dia introvert dan ada time dramatik tak tentu pasal disebabkan oleh mood swing. Tak adalah suspek sakit mental ke apa, dan cuma anggap eccentricity Rosman sebagai dah memang perangai dia macam tu. Yang pelik dia, segila-gila si Rosman ni, dia tak pernah menipu. Keluarga dia sendiri pun kadang-kadang tak tahan dengan sikap terus-terang si Rosman ni yang ada time memalukan mereka dekat khalayak ramai. Jadi bila doktor cakap si Rosman ni kuat menipu, pathological liar, tak boleh terima jugalah keluarga kawan aku ni. Keluarga kawan aku ni bersetuju dengan nasihat penaja dan juga universiti bahawa si Rosman dah tak berupaya nak meneruskan pelajaran dia. Jadi dia terus dibawa balik ke Malaysia dan cuba dirawat kampung pula. Makin mengarut pula jadi dia. Dukun pun dah cakap si Rosman ni ada saka. Jadi bila dah buat upacara ni, sembuh juga si Rosman ni daripada bipolar dia. Malah bertambah gila pula si Rosman ni jadi dia. End up pergi balik berubah hospital dan si Rosman kena makan ubat seumur hidup untuk kawal bipolar dia. Yang menarik dia tentang kes Rosman ni, cerita pasal Yurizawa tu tak pernah berubah. Daripada orang yang tangkap dia masa kat Taman Negara sampailah ke psikiatri, ke keluarga dan siapa-siapa sajalah. It is always the exact same story. Biasanya orang menipu ni cerita dia tak konsisten, tapi Yurizawa si Rosman ni maintain je. Dan dia tak pernah gebang melainkan orang yang tanya atau minta dia ceritakan. Disebabkan itulah aku sanggup travel jauh-jauh daripada KL pergi ke Kedah 6 tahun yang lalu untuk dapatkan cerita ni. Yes, cerita Rosman ni does sound fabricated, tapi bagi aku pengalaman Rosman ni, for the lack of better word, awesome. Kalau korang sendiri pun mesti tertunggu-tunggu update. Apalagi aku yang dengar sendiri, walaupun cerita dia agak ditapukang, but the gist of the story, macam korang cakap lah, boleh buat filem. Okay, baik, saya nak explain kesimpulan cerita daripada panjang kan. Dah 6 part saya cerita tentang Yurizawa ni. Sebenarnya cerita ni datang daripada seorang pesakit bipolar yang bernama si Rosman. Dia reka cerita Yurizawa ni. Dia reka. Yurizawa tak wujud dekat Jepun. Jadi kawan-kawan imajinasi dia tu, Yamazaki, Sonoko, Gunma, Ben, Rika, Lily, itu semua tak wujud. Itu hanya ada dalam kepala dia. Tapi yang bagus pasal BPD ni, dia tak pandai menipu. Dia tak menipu. Dia tak menipu. Dia reka cerita tu, tapi cerita tu nampak macam menarik. Itulah yang saya faham tentang keseluruhan cerita misteri Yurizawa. Jadi itulah kali pertama dan kali terakhir aku jumpa si Rosman. Few weeks ago aku dapat berita yang si Rosman ni dah meninggal dunia disebabkan penyakit paru-paru yang pneumonia. Jadi aku tak adalah sedih, tak rapat pun dengan arwah, tapi aku bersimpati jugalah dengan kawan aku tu. It's just that bila dapat berita tu, aku teringat dekat recording session dengan si Rosman. Pada mulanya aku tak cadang nak jadikan entry, tapi bila fikir balik, that guy spent 5 hours telling me this crazy story. At least what I can do is honor that session by uploading the story. Sama ada betul atau tak, you have to agree with me, this is one hell of the story. Rosman ni jenis tak bercakap dengan orang. Dia boleh went on months tak bercakap sepatah perkataan pun. Macam mana aku dapat buat recording session dengan si Rosman? Because I'm good at what I'm doing. Seriously speaking, orang macam ni kena approach from different angle. Aku swap si Rosman dengan G-Shock. Yup, I went to that extent. Siapa minat G-Shock tahulah betapa rare-nya model MTG 910 MI3. Aku cuba let go jam tu lama, tapi dah tak ada siapa nak bayar asking price. Anyway, cut long story short, kawan aku cakap I do him a big favor kalau aku hadiahkan jam tu kat abang dia. The rest is history. Rosman habiskan hidup dia lepas balik daripada Jepun jadi pendiam. Bertahun si arwah tak keluar rumah kerana tahu bipolar simptom dia akan menyusahkan orang ramai dan juga keluarga. So Rosman ni ambil keputusan untuk zuhud kat dalam rumah. Even balkoni luar rumah pun Rosman tak jejak. Terima kasih jugalah dengan wujudnya internet. Kalau tak,
Mungkin dah bunuh diri kot disebabkan kebosanan. Rosman ambil upah buat tesis orang universiti. Jadi siapa-siapa yang malas nak buat final year project apa bagai tu untuk kos material engineering, pasti akan cari si Rosman. Arwah Rosman ni memang IQ tinggi. Dia boleh belajar French, bahasa Perancis dengan sendiri. Hanya tengok kat internet dan ambil upah translate manga daripada Japanese ke French. Lepas tu dia belajar bahasa Jerman, kemudian bahasa Rusia. Jadi walaupun dia duduk rumah, tak menyumpah apa-apa. Kalau ikutkan income dia sebulan dekat RM30,000, bebas tax free. Malangnya keadaan Rosman ni bertambah parah selepas mak ayah dia meninggal pada tahun 2014. Beza bulan. Kata kawan aku, lepas mak ayah dia meninggal, Rosman terus fell into clinical depression. Dia sangat rapat dengan mak ayah dia. Jadi bila mak ayah dia dah meninggal, keadaan mental si Rosman ni dah jadi daripada bad to worse. Daripada berisi gemuk jadi kurus kering sebab tak makan. Setiap malam meraung. Dia buat perangai drama dia, sikit-sikit marah, kejap-kejap mengamuk. Nasib baik kawan aku ni adik-beradik dia ramai. Ada 7 orang kakak dan semua dekat Kedah. Adik-beradik ada 11 orang total. Member aku ni dia second last. Jadi semua ambil giliran lah balik kampung jaga si Rosman ni. Bulan-bulan terakhir Rosman, dia dah totally wrecked. Agaknya depression daripada kematian mak ayah terus haywire otak si Rosman ni. Masa musim kering yang panas melampau-lampau hari tu, si Rosman ni setiap tengah malam dia akan mandi sebelum tidur. Si Rosman mandi dengan masih berpakaian dan bantai tidur dengan basah-basah tu. Orang tegah tapi dia buat juga. Dia cakap tak tahan panas. Dan beberapa minggu kemudian Rosman demam dan kemudian meninggal dalam tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, itulah dia kisah kita. Alhamdulillah, akhirnya habis juga kisah ni. Panjang. Jadi kesimpulan dia lah, saya dapat tahu yang kisah ini sebenarnya diceritakan oleh seorang penyakit BPD, bipolar disorder. Dan kisah dia dirakam oleh seseorang yang dipanggil Damerung. Dan Damerung lah yang orang kata apa, mengabdikan kisah yang diceritakan oleh salah seorang pesakit bipolar disorder ni yang bernama si Rosman, berasal daripada Kedah. Dia upload kisah dia dekat Fiction Syasha. Jadi saya sampaikan kepada anda. Jadi saya harap anda semua terhibur lah, kan? Saya minta maaf sepanjang saya menyampaikan kelima-lima part kisah misteri Yurizawa ni. Mungkin ada yang bosan, asyik-asyik cerita Yurizawa je, nak balik Malaysia pula nak cerita hantu. Alhamdulillah kita dah habis dah. Dan insyaAllah lepas ni kita balik ke Malaysia pula, kita cerita hantu Malaysia pula. Dah habis dah duduk kat Jepun. Jadi sebenarnya kisah Yurizawa ni tak wujud pun. Dia ada dalam kepala si Rosman ni. Si Rosman ni dia reka cerita. Dia walaupun kisah ni dia fabricated lah, dia reka, tapi cerita dia seronok, menarik. Walaupun kisah dia direka, tapi menarik. Plot twist dia buat tu pandai. Jangan pandang rendah orang bipolar disorder ni. Ada yang berbakat. Contohnya macam si Rosman ni, dia ada bakat translate bahasa Perancis. Dengan hanya tengok daripada YouTube, dia boleh translate komik manga daripada bahasa Jepun ke bahasa Perancis. Tengok dia boleh jana income 30k daripada rumah saja. Itulah dia. Orang kata apa, kelebihan di sebalik kelemahan. Jadi kepada siapa yang ada mengidap penyakit bipolar ni, tolong jangan berputus asa. Saya tahu anda ada something strength about you. Just you need to find it. Okay. Dan Dana lagi. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi dengar kisah kelima-lima part ni. Jadi itulah kisah kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak ucap terima kasih berbanyak kepada subscriber yang sudi subscribe channel Mystic Horror. Terima kasih. Saya tak tahulah macam mana saya nak balas jasa baik anda. Jadi malam ni kita buat konsep baru pula, dalam gelap, sambil ditemani oleh lampu tidur ataupun lampu study saja, kan? Saya tak ada bajet lagi lah nak beli lampu RGB light tu. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Dan saya nak bagi tahu sekali lagi lah, channel Mystic Horror ni sedang nak menuju ke 1000 subscriber. Jadi saya nak minta lah sokongan anda semua. Tolonglah subscribe channel saya, dengan harapan channel saya mampu capai 1000 subscriber. Dan saya akan cuba untuk provide the best quality content untuk anda. Jadi saya kena monetize dulu lah channel saya ni. Jadi saya kena capai 1000 subscriber dulu. Lepas tu barulah saya boleh proceed untuk monetize channel ni. Okey, itu dah lama dah melalu. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Assalamualaikum. Thank you guys.